Begitu jugalah bila mana disebut Ibn Taymiyah rahimahullah, maka kita akan ingat seorang ilmuwan yang serba boleh, yang mana ilmuwan yang genius, yang jarang kita jumpai orang yang seumpamanya, yang mana walaupun dia seorang ulama yang hebat, tetapi mestilah dia akan ada kontroversi. Bahawa kita bukanlah bercakap tentang Ibn Taymiyah rahimahullah, Syekhul Islam ini, kerana kita ta'assub akan batang tubuh dia. Itu kita sebagai seorang yang berada di landasan sunnah, kita faham bahawa kita tidak ta'assub kepada mana-mana orang, mana-mana tokoh, melainkan di atas dasar kebenaran. Bab kata tawah. Okey. Bab kata ulama, kaedah yang penting untuk kita ambil ialah la yu'rafu al-haqqu bir-rajul walakin ar-rijala yu'rafuna bil-haqq. Sesungguhnya kebenaran itu tak diketahui menerusi individu, tetapi orang individu itu dikenali melalui kebenaran yang dibawanya. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, seorang tokoh yang diberi gelaran Syekhul Islam. Seperti mana bila mana kita tahu bahawa Syekhul Islam ni banyak gelaran Syekhul Islam ni diberikan. Bahkan pada zaman Khilafah Uthmaniyah, Syekhul Islam merupakan satu gelaran bagi mereka yang memegang jawatan tinggi. Macam kata di Azhar, Syekhul Azhar. Jadi Syekhul Islam pada ketika era Uthmaniyah adalah satu gelaran yang diberikan kepada orang yang paling tinggi jawatannya dalam badan agama. Namun di zaman Ibn Taymiyah rahimahullah dan zaman sebelumnya, Syekhul Islam merupakan satu gelaran penghormatan yang diberikan kepada orang yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah, orang yang menjadi ikutan, orang yang genius lah, bijak di zaman dia. Yang mana kalau bila disebut Syekhul Islam, maka kebanyakan kita akan kenal bahawa bila mana disebut Syekhul Islam, itulah Ibn Taymiyah rahimahullah. Yang seperti mana juga bila mana disebut Al-Hafidh, kita akan teringat bahawa dia adalah Ibn Hajar rahimahullah. Walaupun huffaz ramai selain daripada Ibn Hajar, tetapi Ibn Hajar dikenali dengan gelaran Al-Hafidh, sebagaimana Ibn Taymiyah rahimahullah dikenali dengan gelaran Syekhul Islam. Inilah dia Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taymiyah, yang mana mungkin ramai orang sebut Ibn Taymiyah, tapi yang sebetulnya nisbah dia ialah nasab dia Taymiyah, nama kepada moyang dia. Dan Ibn Taymiyah rahimahullah, saya menyampaikan secara jujur berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya belajar, yang mana ini adalah lelaki, seorang ulama yang bukan saya bercakap ni atas dasar ta'assub, kerana semua manusia melakukan kesilapan. Tetapi Ibn Taymiyah rahimahullah seorang yang genius, yang mana kalau bila disebut Ibn Taymiyah, apa yang terdatang ke kepala saya ialah seorang ilmuwan yang serba boleh, yang disebut hari ini versatile, ataupun genius yang kata brilliant, yang kita mungkin susah nak jumpa pada kalangan ulama yang lain, orang yang sedemikian. Inilah Ibn Taymiyah, Masya Allah, yang mana kalau kita baca sejarah-sejarah para ulama, setiap ulama akan ada dia punya simbol. Kalaulah disebutkan misalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang meninggal tahun 204 Hijrah, apa yang kita akan terbayang? Seorang ulama faqih yang memahami nas-nas agama, itu yang akan kita terbayang. Orang yang fasih lisannya, orang yang cantik tulisannya, itulah Imam Syafi'i rahimahullah. Bila kita sebut tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang meninggal tahun 241 Hijrah, apa yang kita akan terbayang? Seorang ulama yang gigih, teguh mempertahankan sunnah dikala fitnah sedang berleluasa, dikala bid'ah sedang berleluasa. Itu yang kita kenal daripada Imam Ahmad rahimahullah. Kalaulah kita kenal misalnya Imam Izzuddin bin Abdis Salam yang meninggal tahun 660 Hijrah, apa yang kita akan terbayang? Kita akan terbayang Imam Izzuddin bin Abdis Salam, seorang ulama yang terkenal menegakkan amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar dengan begitu berani. Itu yang kita kenal daripada Izzuddin bin Abdis Salam. Bila mana kita sebut misalnya tentang Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal tahun 676 Hijrah, apa yang kita akan ingat? Kita akan ingat seorang tokoh yang begitu ikhlas dalam amalannya,
dalam belajarnya, dalam pengajarannya, dalam penulisannya, kita akan ingat An-Nawawi sebagai tokoh ikhlas. Bila mana kita sebut Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah yang meninggal tahun 748 Hijrah, apa yang kita akan ingat? Seorang tokoh yang munsif, insaf, adil ketika memperkatakan tentang orang lain. Walaupun pada tokoh yang dia tidak setuju, walaupun pada tokoh yang dia tidak sehaluan, tidak semanhaj, tetapi Az-Zahabi terkenal sebagai seorang yang adil dalam mengkritik, dalam memuji. Itu yang siapa yang baca kalam Az-Zahabi akan kenal bahawa Az-Zahabi bagaimana orangnya. Begitu jugalah bila mana disebut Ibn Taymiyah rahimahullah, maka kita akan ingat seorang ilmuwan yang serba boleh, yang mana ilmuwan yang genius, yang jarang kita jumpai orang yang seumpamanya, yang mana walaupun dia seorang ulama yang hebat, tetapi mestilah dia akan ada kontroversi. Yang mana Az-Zahabi rahimahullah, murid kepada Ibn Taymiyah rahimahullah, mengatakan bahawa laula tafa khusumahum lakana kalimat al-ijma'. Kalaulah Ibn Taymiyah ni seorang yang dia berlembut sikit pada dia punya orang yang tak sehaluan dengan dia, maka lakana kalimat al-ijma'. Nescaya ulama ijma' akan dia punya kebolehan. Ulama akan ijma' dengan dia punya keilmuan. Bahkan orang yang ada isu-isu panas sikit dengan Ibn Taymiyah seperti Ibn Zamlakani, Taqiyuddin As-Subki, mereka ini tetap memuji Ibn Taymiyah walaupun di sebalik pertidaksetujuan yang ada di antara mereka.